Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya minta maaf. Hari ni ada sedikit kesukaran. Kesukaran? Saya tak faham kenapa tadi saya tekan button live ni, it takes time untuk live tu, untuk dia load. So saya agak confused kat situ, tapi tak apa. Alhamdulillah kita dah currently connected. Kita dah currently connected dan saya bersyukur finally kita berada dekat dalam sini lagi sekali. Hari ni macam biasa, hello, kita akan melakukan soal jawab. Soal jawab fitness Q&A kepada those yang berminat nak bertanya sebarang soalan lah. Hello semua, siapa yang dekat sini tu, hi. Thank you for joining in. Saya berterima kasih sangat-sangat. Hello Laura Cinta, apa khabar? Okay, topik kita hari ni adalah berapa lama kita perlu makan masa untuk turunkan berat badan. Siapa sini berminat nak tahu pasal topik ni? Kalau siapa yang berminat nak tahu pasal topik ni, boleh tak tunjuk like sikit ataupun komen sikit, sebab saya nak tahu sebenarnya siapa yang dekat sini yang ada masalah yang boleh saya bantu. Alright, thank you for the likes. Okay, first of all, kita kena realise a few things tentang masalah apa tu, berat badan berlebihan ni. Alright, sekejap. Macam biasa saya akan buat watch party. Hello Team Hurum. Hello, siapa yang ada dekat sini? Saya sebelum saya go any further, hello Fazlova. Hello Fadli Sahadi, apa khabar? Alright, sebelum saya go any further, hello Kadir Najib, hello Fadli Sahadi. Oh yeah, that's good. Sebelum saya go any further, saya just nak memperkenalkan siapa diri saya. Nama saya Syaharudin. Saya adalah seorang fitness instructor dan kepakaran saya adalah membantu mereka yang ada masalah nak turunkan berat badan, mereka yang ada masalah rasa kurang keyakinan diri, rasa tersisih dan rasa rendah diri disebabkan berat badan yang berlebihan. You can call me as a slim expert. Okay, saya dalam session ni saya suka untuk saya menjawab soalan-soalan yang mungkin korang ada tentang berkenaan dengan fitness, tentang kalau ada masalah nak kurus ke, insya-Allah saya akan dapat bantu. Sebab inilah kenapa saya buat live video ni, supaya saya dapat reach to many people dalam mencapai fitness goal diorang kan. So tahun 2020 dah nak menjelang, jadi for those yang mungkin ada rasa macam okay, aku perlu turunkan berat badan for some reason, so dan tak tahu siapa nak refer tu, mungkin dah rasa macam takut nak guna produk-produk slimming dekat luar sana tu, takut nanti tersalah beli nanti garang, bila salah beli nanti garang, benda lain akan berlaku. Sebab saya pernah share satu kisah arwah mak saya yang terlalu rely sangat tentang produk kurus ni kan. So sampai satu tahap sakit, sampai dia rasa macam terlalu lemah sangat badan ni, sebab terlalu banyak sangat membuang air. Jadi dia lemah, dia jatuh dan dia buat operation. Dan to cut it short, tahun 2010 dia bedridden, dan tahun 2017 dia menghembuskan nafas yang terakhir, which is saya kaitkan juga sebenarnya dengan over reliance kepada produk-produk nak kurus ni, because she was obese masa tu kan. So saya tak nak benda ni berlaku kepada korang. So that's why saya berada dekat dalam platform Facebook Live ni, supaya saya dapat reach to more people, dapat membantu mereka yang ada masalah berat badan supaya mereka dapat turunkan berat badan. So sesiapa yang kat sini mungkin rasa video ni bakal benefit orang-orang lain dekat luar sana, so saya suggest supaya dapat share video ni, supaya mereka akan dapat sedikit kepastian macam mana caranya nak turunkan berat badan dengan cara yang lebih sihat. Saya tak suggest cara untuk
consume barang-barang macam produk kurus ke sebagainya, sebab itu bukan cara saya untuk bantu orang. Sebab saya suka bantu orang bila orang tu betul-betul ada masalah tu, dan saya truly rasa terpanggil untuk bantu mereka, bukan dengan cara menyuruh dia orang beli barang-barang atau produk-produk kesihatan kononnya untuk boleh bagi dia orang kurus. So yes, sekiranya again saya meminta jasa baik those yang ada dekat sini, kalau katakan video ni really akan membantu korang ataupun membantu mereka yang ada masalah berat badan, saya suggest supaya this video is shared out lah, akan di-sharekan kepada mereka-mereka, ataupun boleh tag kawan-kawan korang yang mungkin akan dapat benefit daripada video ini. Sebab sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Okay, so macam yang saya dah cakap tadi, video ni ataupun live video ni, hello Fairuz Shah, hello Karl Hazril, hello Irman Hakim Ali, hello Karin Najib. Saya nak tengok siapa dekat sini lagi. Saya ada ramai juga, 20 lebih orang yang menonton sekarang. Alright, saya sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang sedang menonton dekat sini. Ada nama yang saya tak dapat nak sebut sebab saya tak nampak siapa yang tengah online sekarang. Saya nampak Muhammad Fairuz Shah, saya nampak Aida Taib, saya nampak E-Board Fiberglass, saya nampak Khawaransa RPIT, Cik Sally, hi Cik Sally, hello Hamidah Cayang, hello siapa lagi, hello Kak Zahara, hello Noriza Mansur, hello Rohani Taib. Siapa lagi dekat sini? Saya nak sebut nama dia orang kalau ada. Saya tak dapat tengok semua nama sebab kan saya buat watch party. Bila saya buat watch party tu hanya nama yang sama ada follow Facebook page saya ataupun yang jadi friendly saya, yang saya nampak siapa yang ada dekat sini. So siapa yang tak ada, saya minta maaf, saya tak dapat nak sebut nama. Tapi kalau saya nampak sesiapa dekat sini, saya akan sebut nama dia sekarang juga. Alright, Nuriza Mansur ada, dan ada beberapa lagi orang lah. So in total ada 26 people now who are currently watching the video. Hello Mahathir Mukhtar, saya nampak dia. Alright, macam ni. Persoalan sekarang ni, masih Kak Zahara. Alright, thanks for the likes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dayang Fauzura. Abang ada ni, apa khabar? Okay, macam kita cakap tadi, dalam sesi live Sembang Bimbang Live saya pada setiap malam pukul 10, saya akan open kepada any question for those yang mungkin berminat nak tanya soalan-soalan tentang bagaimana cara nak kurus, tentang fitness lah basically kan. Sebab maybe korang pun dah tahu, mungkin saya dah banyak kali ulang benda ni, Malaysia adalah sebuah negara yang paling obese sekali di Asia Tenggara dalam golongan adult, golongan orang yang dewasa, dan golongan kanak-kanak kanak-kanak ke belia daripada umur 9 tahun ke 19 tahun. Golongan ini, rakyat Malaysia merupakan negara kedua paling obese sekali pula dalam golongan 9 tahun ke 19 tahun. So numbers ini adalah sangat-sangat menakutkan sebabkan pertama sekali kita tahu obesity ni adalah salah satu punca kepada banyak gila penyakit, antaranya macam kecil manis, darah tinggi, penyakit jantung, kolesterol dan sebagainya. So kita tak nak benda ni berlaku kepada golongan kita. So saya rasa sangat berdosa kalau saya tak share apa yang saya tahu ni untuk membantu lebih ramai orang. So mungkin nak tanya kan, siapa pula Mamat ni yang pakai cap lah, apa benda semua ni kan, setiap malam buat live. Saya adalah, saya ulang balik tadi, nama saya Syah, seorang fitness instructor, fitness coach. Kepakaran saya lah membantu mereka yang ada masalah kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan mereka yang berlebihan. So sesiapa yang mungkin rasa kawan-kawan diorang ke ataupun sesiapa yang ada masalah berat badan, so boleh share this video ataupun tag diorang dekat dalam video ni, dekat dalam live ni, supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada apa yang saya nak share ni. Sebab
Saya juga macam saya cakap tadi, saya buka kepada question and answer, Q&A session kepada sesiapa yang nak bertanya sebarang soalan. Dan of course mungkin ada certain soalan tu agak private yang mungkin rasa macam tak nak share dekat sini kan. So tak ada masalah juga, boleh share ataupun boleh WhatsApp saya secara personally kan. Saya akan share nombor telefon saya ni kejap lagi kat dalam ke semua tempat yang ada, right, supaya kesemua sekali akan dapat manfaat lah dekat sini ya. Itulah saya punya matlamat sebenar-benarnya apa yang saya buat live video, dan supaya saya dapat bantu lebih ramai orang lagi. Lebih ramai lagi orang saya dapat bantu insya-Allah dengan cara apa yang saya buat ni lah. Okey. Saya nak tahu dengar tak so far apa saya cakap. Saya nampak macam ada sedikit masalah dekat sini. Saya nampak macam ada sedikit masalah kat sini. Saya tak tahu masalah dia apa. Right, tapi saya harap sangat supaya whatever that I say boleh korang dengarilah, harap-harapnya. Okay. Okay, sebelum tu saya nak tahu ada tak sesiapa kat sini yang mungkin nak bertanya sebarang soalan dekat sini, yang mungkin rasanya macam ada benda nak tanya, ada benda sebenarnya dia rasa macam banyak sangat apa tu contradiction dengan information yang diberi oleh orang lain. Mungkin ada orang kata okey, tak payah makan nasi pun tak apa, boleh kurus. Mungkin korang tanya betul ke tak payah makan nasi pun boleh kurus, ataupun mungkin korang tanya tak boleh minum gula pun boleh membantu untuk kurus. Boleh bertanya kat semua soalan-soalan macam tu, sebab saya yakin ramai orang ada salah faham tentang perkara-perkara ini, dan saya nak juga supaya semua orang akan dapat manfaat dengan apa saya cuba jawab dekat sini kan. So kalau sesiapa yang mungkin ada soalan yang nak bertanya, silakan saya alu-alukan soalan-soalan yang nak diberikan kepada saya itu. Right. Topik kita hari ni kan, selain daripada nak menjawab soalan Fitness Q&A ni, topik kita ni adalah berapa lama makan masa tu kita turunkan berat badan. Berapa lama sebenarnya kan. Kita mungkin tahu nak naikkan berat badan ni mungkin dapat agak berapa lama kan, mungkin sehari atau mungkin seminggu. Tapi nak turunkan berat badan kan, kita sebenarnya perlukan masa tak sampai seminggu pun sebenarnya, mungkin dah 3 ke 4 hari. Sebabkan badan kita ni dah terbiasa dengan certain makanan. Katakan apa yang kita makan sekarang ni adalah makanan yang paling terbaik sekali dengan apa yang kita dah body kita dah terbiasa dengan makanan yang kita makan setiap hari. So dia akan maintainkan berat badan, unless of course kalau katakan satu hari tu kita nak increasekan makanan kita kan. So lepas dah increasekan makanan kita tu, sesudahnya dalam that particular week tu mungkin berat badan kita akan naik. Ataupun kalau katakan kita nak ubah juga, kita kurangkan sikit pemakanan kita pada hari itu, dan insya-Allah berat badan kita akan turun. So dalam tempoh seminggu je kita akan nampak kesan, tak sampai seminggu pun sebenarnya, tapi saya letakkan seminggu untuk nampak kesan perubahan berat badan kita tu. Kalau kita tahu macam mana caranya untuk kita jaga makan tu, apa yang kita patut makan, kita boleh fahami kalori tu apa. So semalam saya dah buat kelas kurus, dan saya tak rasa saya akan buat lagi kelas kurus ni. Tapi apa saya akan buat adalah saya akan bantu mereka yang betul-betul nak turunkan berat badan, yang betul-betul committed nak capai matlamat berat badan diorang dalam tempoh sebulan. Saya akan coach diorang secara personal, melalui sama ada phone call, sama ada Zoom, ataupun sama ada WhatsApp, supaya mereka lebih jelas dengan apa yang mereka nak buat, supaya mereka lebih faham tentang macam mana caranya mereka dapat turunkan berat badan dalam tempoh sebulan tu. So dalam seminggu dah boleh nampak kesan, ini kan pula sebulan. So saya ada ramai juga testimoni yang dah saya bantu, dan insyaAllah saya akan share dekat dalam Facebook page saya ni. Saya akan share dekat dalam saya punya Facebook page ni, koleksi orang-orang yang saya dah bantu. Cumanya mereka ni agak segan untuk saya share gambar dia orang kan, but it's okay. Saya akan share juga dengan tutup muka dia orang sikit kan, benda semua, sebabkan dia orang segan. So saya respect dia orang punya privacy.
So supaya kenapa saya nak share juga, supaya semua orang akan dapat tahu sebenarnya this is possible, this is something that is possible for everyone to achieve. Dalam tempoh seminggu je sebenarnya dah dapat turun 2 kilo, 2-3 kilo semua. Bukannya saya suruh diorang beli atau gunakan produk apa-apa pun kan. Apa yang saya buat, cara saya simple. Saya just nak bantu diorang ubah cara hidup diorang dengan ubah cara pemakanan, jadi lebih aktif sikit. Macam mana cara nak gerak kalau katakan sakit sebenarnya kan. Macam mana cara nak makan kalau katakan makanan itu dia tak tahu berapa banyak kalori yang terkandung pada makanan tu. Dan dengan cara kita faham semua konsep-konsep ni dalam masa tempoh seminggu, kalau kita betul-betul konsisten dan committed, insyaAllah dalam tempoh seminggu tu dah nampak kesan dah. Hello Daing Indrapura. Hello, siapa lagi dekat sini? Hello Siti Aisyah Bakri, Ishak Ibrahim. Hello Maimun Abdul Wahab. Hello Rina Zza, Dijaka Natasha. Alright, okay. So itulah saya punya ni. Saya nak tahu dulu, saya nak tahu dulu sebelum saya go any more further, atau mungkin ada sebarang soalan yang nak ditanyakan kepada saya nak tahu, boleh dengar tak apa saya cakap ni? Kalau boleh dengar, boleh tak komen sikit? Tak komen sikit ke? Kalau tak dengar tu maksudnya saya tahulah sebenarnya saya kena adjust something dekat sini. Kalau dengar boleh tak komen ke sikit kan? Spotting lah kan. Ataupun sekurang-kurangnya tunjuklah button like ke, tekan button like ke ataupun love ke kan, supaya saya tahulah. Hello Megat Azizan. Hello, siapa lagi yang ada dekat sini? So tujuan saya buat live ni macam saya cakap tadi, dan saya nak bagi tahu kepada those yang baru masuk, saya nak menjawab soalan-soalan mereka yang mungkin ada sebarang misconception tentang nak turunkan berat badan. So saya juga dah kumpul daripada semua orang yang saya dah train for the past 1 year ni. Tak sampai 1 year pun sebenarnya, for the past like 9 months, since bulan 2, dah 10 bulan dah sebenarnya kan. Saya dah train orang, saya dah compile kan 12 tips sebenarnya, 12 tips untuk turunkan berat badan dalam masa seminggu. Dan dalam bentuk ebook tu saya akan bagi for those yang interested nak juga kan, to be part of this movement. Saya akan bagi diorang for free. Value ebook tu adalah sebanyak RM50. Sebabkan saya dah ambil masa buat ebook tu, dapatkan result dia. Saya nak tanya honestly speaking, saya nak tahu siapa sini yang rasa dia high, siapa kat sini yang dah spend duit banyak untuk beli. Oh, terima kasih Puan Maimun, alhamdulillah. Siapa sini yang ada masalah kan, ada rasa macam dia dah spend duit terlalu banyak sangat pada produk-produk kurus tapi tak kurus-kurus juga, ataupun dah spend duit terlalu banyak pada produk-produk kurus tetapi once diorang stop je produk kurus tu, berat badan diorang akan naik secara mendadak-dadak. Siapa kat sini ada rasa macam tu? Siapa kat sini ada rasa macam tu? Saya ada rasa macam tu, sebab saya ada beberapa orang juga klien saya yang dulu menggunakan produk macam, saya tak nak sebut nama produk. Saya tak nak sebut nama produk. Produk A katakan, produk A ni dah spend duit beratus-ratus ringgit. Dalam 3 bulan tu dah spend, dia dah beli dia punya bengkung lah, punya set, dah beli dia punya krim lah, dah beli dia punya pil lah, dah beli dia punya kopi lah, teh, benda semua saya pun tak tahu kan, detox lah apa semua. Tapi once dah dalam tempoh sebulan, tak sampai sebulan, dalam 2 minggu tu dah nampak dah penurunan berat badan terlalu ketara. Satu benda yang saya rasa macam satu benda yang saya rasa macam saya berpegang sampai sekarang. Orang putih cakap easy get easy go. And bila easy get easy go tu bermaksud macam kalau kita senang dapatkan sesuatu tu, bermaksud kita lagi mudah untuk hilangkan sesuatu tu. Maksudnya kalau kita dapat senang menurunkan berat badan tu, maksudnya kita akan senang juga naikkan berat badan, because produk ni betul-betul saya tak tipu, memang works. Cuma ni cara dia untuk macam mana dia proses badan kita tu untuk membuang makanan atau membuang berat badan tu adalah melalui cara macam mana. Cara tu yang salah.
So kita ada banyak sistem dekat dalam badan kita untuk berkumuh kan, melalui kaedah peluh ke, pergi toilet ke, apa benda semua. So once bila katakan cara tu di bypass for some reason, sebabkan gunakan any produk ke apa ke, jadi dia akan mengganggu serba sedikit sistem. Exactly Puan Maimun, ubat kurus ni sebenarnya bahaya. Exactly, saya setuju dengan apa yang Puan Maimun ni cakap. Why? Because ubat kurus ni jugalah, Puan Maimun saya dah beritahu tadi, saya dah beritahu sebelum ni, arwah mak saya masa mula-mula sekali dia cuba satu produk ni, saya tak nak sebut nama juga. Produk ni sebenarnya telah dia makan, dia minum ubat tu. So dalam tempoh seminggu je dia membuang je kerjanya. Dia membuang. So what happened was, bila dia keep on membuang, badan dia jadi lemah. Faham tak? Bila dia jadi lemah tu yang jadi masalah tu. So dia masa tu umur dia was around 40, 50, almost 60 years old. Almost 60. Saya macam agak kesal sebab saya tak tahu apa yang saya tahu ni dulu. Tapi it's okay, benda dah lepas. So sekarang ni masanya untuk saya bantu orang yang ada dekat sini. Ubat kurus ni ataupun pil kurus ke, ataupun apa benda teh kurus ke apa semua, dia works wonders. Betul, saya tak kata tak membantu. Cumanya dia tak sustainable. Dia tak sustainable tu in the sense that, saya sambung balik kisah mak saya. Once dia digunakan produk tu, dia selalu jatuh. Hello Azmi Aziz, hello Adina Bakri, hello Ame, hello Hani Stephanie. So bila diorang keep on gunakan produk ni, so what happened was, badan dia jadi lemah. So dia jatuh toilet sekali tu. Once dia jatuh toilet tu, masa tu lah umur 60 tahun. So once dah jatuh dalam toilet, so dia terpaksa masuk operation theatre, operate few things, dan dia terpaksa tak boleh berjalan for like few months lah, 6 to 7 months macam tu. Dan adalah fisioterapi yang bantu dia untuk berjalan, untuk kuatkan kaki dia, dan dia berjalan pakai tongkat. Dan lepas tu dia jatuh lagi disebabkan dia tak, orang tua kan, pakai tongkat, dia gunakan upper body juga untuk berjalan. So dia jatuh lagi sekali. So to cut it short, 2010 dia jatuh, tulang belakang dia sebelah lambar tu kan, ada berapa saya tak pasti, retak. Once dah retak tu, dia terpaksa bedridden daripada 2010 sampailah ke 2017. Dan masa tu 2017 1st of April dia pun meninggal dunia. So saya bukan nak takutkan korang, tapi benda ni ada dia punya chain reaction dia. From one thing leads to another. So bila dia leads one thing to another tu, waktu tu lah kita akan tengok balik kenapa sebenarnya aku tak ubah je lifestyle aku. Sebab bila kita ubah lifestyle, cara dia memang akan susah sikit sebenarnya. Susah sikit nak ubah lifestyle. Sebab ubah lifestyle tu something yang kita terpaksa melawan arus, something yang kita dah terbiasa buat. Kita nak ubah cara hidup jadi lebih sihat. Bayangkan kalau katakan seseorang tu yang berat badan dia 130 kilo, saya nak suruh dia berjoging sehari 2 sekilo lah, ataupun setengah jam cukup lah kan. Mampu tak dia buat? Dia mungkin akan bagi banyak alasan, tak larat lah, penat lah, mengah lah, jauh lah, itulah inilah semua kan. Tapi bila dia keep on trusting the process, dengan cara macam tu saja dia dapat turunkan berat badan dengan cara yang sangat mudah. So tak macam kita buat, kita guna macam ubat kurus ni. Membantu in some sense, ianya membantu, tetapi dia tak really membantu in the long run, process. Siapa sini agree dengan apa saya cakap? Sebab ini apa yang saya lalui jugalah sebagai seorang yang menjaga arwah mak saya juga, yang tengok dia punya progress, macam mana cara dia sakit, macam mana cara dia jatuh, macam mana cara dia kena operate, macam mana dia keluar masuk hospital and everything. So itu yang menyebabkan saya rasa macam, well, I need to pass this info to each and every one of you, to as much as possible, to as many as possible people yang saya dapat bagi. Saya just nak tolong sampaikan this information kepada korang semua supaya korang faham cara nak turunkan berat badan ni is all about how you change your lifestyle. Bukannya dengan cara
take it shortcut. Sebab saya faham orang Malaysia ni sukakan shortcut. Siapa tak suka shortcut? Kajian mendapati bahawa orang Asia ni dia tak boleh berfikir secara strategik thinking. Dia hanya boleh secara short term. Orang Asia, macam mana cara orang Asia berfikir ni adalah salah satu kajian yang dibuat di Europe. Orang Asia ni termasuklah siapa yang rasa diri di Asia lah. Macam saya ni orang Asia campur a lot of mixes kan. Adalah tu dia punya cara dia fikir macam mana. Tapi saya pun berfikir cara yang sama juga sebenarnya in some other aspect dalam macam-macam cara kan. So saya pun tak nak kalau boleh korang berfikir dengan cara yang sama macam normal Asian things. So nak kurus memang terima kasih. Nak kurus memang ambil masa sikit. Sebabkan macam mana seseorang tu yang ada masalah berat badan, dia berapa lama development badan dia naik macam tu. Mungkin macam saya contohlah, saya berat badan saya 85 kilo. 85 kilo berat badan saya. Saya kalau katakan hari ni 85 kilo, the next month tu berat badan saya dah 95 kilo dan saya tak buat apa-apa lagi. Dan saya keep on buat lifestyle yang saya buat yang mencapai ke arah 95 kilo tu, dan saya proceed lagi for the next month tu, which is pada bulan kedua, berat badan saya naik jadi 120 kilo katakan, contoh macam tu. Lifestyle saya lah yang menjadikan badan saya naik sampai ke 120 kilo dalam tempoh 2 bulan tu. So cara macam mana yang untuk saya buat? Normally kita akan buat cara reverse lah. Macam mana kita kembali balik ke lifestyle kita yang betul. Bila kita kembali balik ke lifestyle kita yang betul, slowly berat badan kita akan turun sikit dalam tempoh seminggu ke 2 minggu macam tu. InsyaAllah dengan cara macam tu dia akan really membantu. Cumanya for those yang pernah gemuk, for those yang pernah ada berat badan yang berlebih, saya sebenarnya ditegur oleh saya punya guru, jangan terlalu fokus dengan perkataan gemuk, sebab orang akan tersinggung. Saya minta maaf sebab tadi saya guna perkataan gemuk. Okay, saya ulang balik. Bila ada orang pernah ada masalah berat badan kan, sel-sel gemuk dia pasal guna tak? Sel-sel gemuk tu akan ada dekat dalam badan, dia tak akan hilang-hilang. So macam mana caranya untuk kita cara untuk kita deplete kan. Bahasa Melayu deplete tu apa Macam mana caranya untuk kita lapar kan? Tak juga. Deplete, saya guna kata deplete. Nanti saya google lah deplete tu datang apa. Macam mana caranya untuk kita deplete kan fat cell kita tu adalah dengan cara keep on buat diet ataupun kepada yang lebih baik secara konsisten. Itu something yang jarang saya dapat lihat di kalangan kita lah. So walaupun sebenarnya kita mungkin setiap each and every one of you ada macam saya 2018 kot, tahun lepas 2018 saya punya body fat percentage turun ke 10%, tak dapat. Tahun ni saya nak turunkan ke 10% juga, tak dapat. Tapi saya nampak progress tu. Saya dah nampak cara dia macam mana, saya dah tahu macam mana cara nak buat, dan insyaAllah 2020 insyaAllah body fat percentage saya akan dapat turun ke 10%. So 10% tu is considered macam, kalau korang kenal Cristiano Ronaldo kan, macam mana badan dia macam tu lah badan yang apa yang saya akan buat nanti. Cumanya saya akan buat lebih thick sikit lah kan. Tapi it's all about knowledge juga. It's all about knowledge, it's all about consistency. Kalau korang tahu saja tapi tak buat sebarang action pun tak guna juga. Sebab saya yakin kalau saya tanya seorang-seorang, kalau saya tanya siapa dekat sini, Hani Stephanie, Azmi Adlina Bakri, Amir Muhammad, Daeng Indrapura, siapa lagi dekat sini kan, Kak Zahara, siapa lagi dekat sini, saya nak sebut nama seorang-seorang. Kak Maimun ada lagi. So kita ada juga Kak Puan Hema, Lydia Yats. Saya sebut nama-nama yang mana yang saya nampak je live. Saya minta maaf kalau ada orang yang saya tak sebut nama. Saya sebut nama Fazi Mahmud,
juga ada kat sini, Bibija dekat sini juga, Muhammad Nizam dekat sini juga. Kalau katakan saya tanya each and every one of you, saya tahu korang akan tahu jawapan ni apa. Apa soalan dia? Soalan dia saya nak tanya korang, apakah cara untuk kurus? Saya yakin semua orang dekat sini akan jawab jawapan. Semua ada jawapan. Semua tahu jawapan dia macam mana. Betul tak? Semua tahu jawapan macam mana caranya nak turunkan berat badan. Saya yakin saya berani potong jari depan korang. Tapi tak guna. Tapi kenapa ada lagi orang dekat luar sana yang ada masalah berat badan? Dan saya nak trigger sesuatu juga kepada korang. Dekat luar sana juga ada banyak gym. Gym bercambah macam cendawan lepas hujan kan. So bendanya nampak jelas. Banyak padang, banyak apa tu, even kalau katakan kita bayar tax kan, kita bayar tax ada pelepasan kalau kita spend kepada gym. Nak bayar membership gym, ada pelepasan kalau kita beli barangan sukan dan sebagainya. Ada pelepasan cukai tu dekat situ. So tapi kenapa masih lagi Malaysia ni sebuah negara paling obes sekali dekat kenapa? So bila kita cakap tentang kenapa tu, kita kena cari punca dekat mana. Betul tak apa saya cakap? Punca dia bukannya pada gym tak cukup, ataupun punca dia bukannya sebabkan tak cukup tempat orang main futsal ke, tak cukup padang ke untuk beriadah, ataupun bukan sebab tak ada apa ke. It's all about ourselves, yang tak mulakan sesuatu tu berdasarkan apa yang kita nak. Itu dia yang saya nak cuba sampai kat sini. So once kita tak faham, ataupun once kita tahu benda tu kita kena buat, tapi kita tak buat secara konsisten, kita tak mulakan sesuatu tindakan tu, so apa jadi? Kita just hanya tinggal impian je lah. Impian tu hanya tinggal orang putih cakap bukan dreams, angan-angan lah. Akan jadi angan-angan je kalau katakan kita tak buat apa-apa. So my point is, sekiranya korang tahu macam mana cara nak turunkan berat badan, and sekiranya korang ada hello, Assalamualaikum abang sayang isteri sayang anak. Abang, saya selalu kat tengok live abang ni bang. Saya macam agak terinspirasi kat dengan abang punya video. Alright. Okay, so point dia kat sini adalah apakah sebenarnya cara untuk kita buat bila kita ada masalah berat badan. Kalau katakan korang ada masalah berat badan, kalau tak ada is okay. Mungkin ada orang yang ada, supaya boleh tonton video ni bersama-sama korang. Why? Because of I believe in sharing. I believe in people punya intention untuk bantu kawan-kawan dia, saudara mara dia, bantu orang lain basically. Sebab apa? Bila dia bantu orang lain, dia pun akan bantu diri dia sendiri juga. Because cara yang kita buat tu adalah cara sebenarnya macam mana cara untuk kita membantu community sekeliling kita juga kan. Connection dan dia tengah recording. Kalau katakan korang dengar, boleh tak like sikit ataupun love sikit ke, ataupun buat muka terkejut ke, muka tengah marah ke, benda semua kan. Sebab saya nak tahu adakah apa yang saya nak cakap ni akan didengari oleh semua orang yang ada dekat sini. Alright. Hello Kak Hajah Dainah Haji Hassan.
Hema Lydia Yats yang masih dekat sini juga. Hello Kak Zahara, Kak Siti Zalila, dan yang ada dekat sini kan. So Dai Indrapura cakap cara nak kurus ialah diet. Exactly, betul. Memang cara diet tu lah cara yang betul. Tapi persoalan dia tak faham. Ramai yang tak faham nak diet tu macam mana. Semua orang boleh cakap diet. And ramai orang bila kita cakap diet, maksudnya dia kena kurang makan. Sebab doesn't really necessary kurang makan tu adalah considered sebagai diet. Diet yang paling betul sekali ialah diet yang kita boleh gunakan, kita boleh apply secara konsisten, secara kita boleh sustain the type of diet yang kita makan. Faham tak? So nak tak nak, kita haruslah memahami konsep diet tu in the first place. Alright. So macam saya cakap tadi, there is no specific way untuk train ataupun untuk ajar each and every one of you guna satu method yang sama. Satu method ni mungkin boleh apply kepada seorang aja. Ataupun mungkin boleh apply kepada mungkin boleh apply kepada certain people sahaja. Tak semua orang boleh pakai cara yang sama. Exactly. Diet dan senaman, betul. Semua orang tahu kan cara nak kurus kan, betul tak apa saya cakap? Saya cakap tadi, semua orang tahu macam mana cara nak kurus, tapi tak semua orang dapat tahu macam mana cara dia untuk dia berada di dalam path yang dia boleh buat secara konsisten. Jadi dekat sini apa yang saya buat adalah saya nak membantu setakat mana saya mampu sekarang ni, seramai mungkin orang, tapi saya letakkan numbers dalam 10 orang. Assalamualaikum Syah, Abang Azhar suka tengok live Syah. Alhamdulillah banyak ilmu yang Abang Azhar dapat. Terima kasih. Ya Allah, Abang cakap macam tu kan, saya rasa macam wow. Saya rasa macam woo. Kalau korang boleh tengok Abang Azhar Facebook dia, sayang isteri sayang anak punya video live, saya tak boleh compare lah dengan abang ni. Betul lah, saya ni memang boleh bungkus lah, tutup buku, tutup laptop, tutup phone semua kan. Sebab saya tahu saya tak ada, saya bukan satu level dengan abang lah. Abang memang power bang kan? Power. Saya satu hari mungkin saya akan contact abang kot, nak tahu kat tips-tips menarik kan daripada abang. But it's okay. Semua orang, berbalik pada topik tadi, semua orang tahu cara dia macam mana nak turunkan berat badan. Semua orang tahu. Cumanya tak ramai orang dapat faham cara yang macam mana sebenarnya dia patut gunakan untuk still on track. So apa yang saya nak buat sekarang ni, mungkin yang masih dekat sini, saya nak bantu seramai mungkin orang. Tapi setakat mana yang saya mampu buat at the moment is dalam 10 orang macam tu, 8-10 orang. So for those yang interested nak saya bantu supaya mereka dapat turunkan berat badan, boleh klik dekat WhatsApp link yang saya letakkan pin komen tu. Boleh klik kat situ dan kita akan berkomunicate. Saya hanya tetapkan kepada maksimum 10 orang je. Dalam tempoh sebulan ni saya yakin mereka akan dapat turunkan berat badan yang dalam keadaan tempoh yang diorang pun tak perasan sebenarnya, oh aku boleh turun berat badan macam ni. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan bagi e-book yang bernilai RM49 tu secara percuma. Sebab e-book ni pun adalah berdasarkan apa yang saya dah bantu orang untuk turunkan berat badan. Saya compilekan ke semua information yang berkenaan atau ke semua yang saya perasan masalah basic orang lain. Macam mana caranya mereka nak punya struggle nak turunkan berat badan, dan macam mana cara saya dapat selesaikan masalah diorang tu dengan hanya few things je, few tweak sahaja yang dia kena buat. Tu yang kedua. And cara macam mana korang boleh belajar, maksudnya the best way to learn is not just from our mistake but from people's mistake juga. So e-book tu really membantu juga. Really membantu juga korang untuk menurunkan berat badan. So for those yang maybe interested, boleh PM saya sekarang. Selain daripada apa yang saya ajar tu nanti dan e-book free tu, saya akan buat juga setiap minggu satu kelas melalui platform Zoom. Saya akan ajar dia macam mana caranya untuk faham berapa kalori yang dia perlukan. Macam mana juga dia nak tahu macam mana kita nak makan berdasarkan kalori yang dia perlukan. Sebab kalau kita makan
lebih daripada kalori yang kita perlukan, chances are kita akan gemuk. Saya terpaksa guna perkataan gemuk sebab itu adalah realiti. Kalau katakan dia makan kurang daripada keperluan kalori yang dia boleh makan, dia senang je akan dapat turunkan berat badan. Campur pula dengan senaman. Saya akan ajar juga cara senaman-senaman. Hari tu ada orang kontak saya, macam mana cara nak bersenam dengan lutut yang sakit. So sebenarnya tadi saya dah buat video, cuma saya tak compile je lagi video-video tu nak train ataupun nak exercise bila ada masalah lutut. Bila ada masalah lutut sebelah ataupun kedua-dua belah sekali kan. For your information, saya ada masalah lutut last year. Saya twisted saya punya lutut. Saya ada meniscus tear masa saya main bola last year dekat Padang, dekat Kajang ni. So apa jadi adalah saya tak pergi ke gym, saya tak train for 2 weeks kot. Tapi saya rasa macam membazir gila. Saya dah bayar gym tu untuk 3 bulan punya membership. So saya pergi juga pada minggu yang ketiga tu. Dan Alhamdulillah disebabkan mungkin form juga, mungkin juga drive saya juga. Sebelum tu PR saya punya personal record untuk saya buat barbell squat hanyalah dalam 80-90 kilo je. Ni last year cerita lah. Sekarang ni saya dah dapat buat 120 kilo, 125 kilo squat. Bermaksud injury takkan sesekali mengacau kita punya progress ataupun kita punya strength. Cumanya adakah kita nak main biola dengan penyakit-penyakit kita tu ataupun kita nak buat sesuatu dekat situ. Faham tak maksud main biola tu apa? Main biola bunyi layan perasaan ni pasal kan layan sakit. So bila keep on layan that sakit, dia tak membantu sangat pun pada kita punya strength. Sebab bila kita makin tua, bila kita makin meningkat umur kita kan, kita punya badan akan makin lemah. So bila badan kita makin lemah, the only way untuk kita jadi lebih kuat masa kita tua nanti adalah sekarang. Today is the day untuk kita start buat sesuatu kepada kita punya strength. Saya tak ajar korang untuk jadi sador. Honestly, saya tak ajar korang jadi sador. Saya just ajar korang untuk jadi lebih sihat. Dan bila dah jadi sihat tu, secara automatik korang terpaksa jadi kuat. Faham tak? Bila korang dah terpaksa jadi kuat, means dalam umur korang nanti lagi 20 tahun akan datang, lagi 30 tahun akan datang, korang akan nampak benefit tu. Korang kenal tak siapa Arnold Schwarzenegger? Tu nak tanya sikit. Arnold Schwarzenegger. Kalau pernah kenal siapa Muhammad tu, boleh tak like sikit? Siapa pula Muhammad Arnold Schwarzenegger ni? Nama pun pelik je kan. Arnold Schwarzenegger adalah seorang bodybuilder, tapi sebelum dia jadi bodybuilder tu, dia adalah seorang Austrian, orang Austria, yang masa tu dia lari pergi ke US disebabkan masa tu ada World War II. So dia pindah ke US dengan slang dia tak apa-apa. Orang semua cakap macam-macam kat dia, dan dia ada satu dream, and dream dia adalah menjadi seorang bodybuilder. Dan to cut it short, dia dah menang macam-macam Mr. Olympia kot, ke Mr. apa benda, Mr. Olympia rasanya 7 kali. Dan dia ada satu tournament nama dia Arnold Trophy kot, Arnold something, Arnold competition ke ataupun apa. So bila dah ada benda-benda macam tu, apa maksud dia tu? Maksudnya orang nampak dia sebagai seorang ikon. Kenapa orang nampak dia sebagai seorang ikon? Bukan setakat dia adalah seorang bodybuilder, dia adalah seorang aktor, pelakon. Dia juga adalah seorang governor kan. Jadi kenapa orang nampak dia macam wow sangat? Sebabkan walaupun dah tua bangka, macam sekarang dah umur dah 70 lebih tahun, dia masih lagi sadar. Apa khabar Kadir bin Yahya? Apa khabar bosku? So point is bila kita makin meningkat umur kita kan, kita akan jadi makin lemah. Kita akan lagi makin tak kuat. So bila kita makin tak kuat, makin lemah pun semua, bermaksud chances are kita akan menyusahkan orang sekeliling kita, bantu kita buat macam-macam. I'm really sorry kalau benda ni betul, tapi this is the truth. Benda ni kita nampak kat pada apa ni, mungkin makcik-makcik kita, pakcik-pakcik kita, atau mungkin parents kita yang tak berkesempatan untuk buat sesuatu masa diorang muda. So masa waktu sekarang ni dia rasa macam tak larat sangat, sakit sangat. Padahal kalau katakan dia dapat
jaga kesihatan tu sekarang, bina a little bit of strength sikit pada kaki kita ke, pada badan kita lah, basically the whole body. Macam Abang Kidir bin Yahya kita ni, seorang powerlifter. Saya pun banyak belajar dengan dia juga kan, tentang ilmu nak jadi kuat ni kan, ilmu kuat. ilmu kuat. Oh yo. So nak jadi kuat ni kena ada ilmu juga kan. So saya pun banyak belajar juga daripada Kidir, daripada beberapa orang lain lagi juga kan dekat luar sana. Sebabkan saya tahu the only way for us to improve is for us to learn, dengan cara kita belajar. Yang pastinya adalah perubahan. Cumanya kita je tak pasti dah berubah ke belum untuk jadi lebih baik. So nak jadi lebih baik, nak jadi lebih sihat, kena ada nombor satu, kita kena ada knowledge. Kedua, kita kena ada drive juga. Kita kena ada someone yang boleh drive kita, yang boleh tunjukkan jalan kita kan. Tunjukkan jalan tadi tu knowledge lah kan. Drive tu maksudnya kita kena ada kehendak juga. Kehendak sama ada kita betul-betul nak ke tak nak kurus ni. Kita betul-betul nak ke tak nak jaga kesihatan ni. Point is, adakah kita sanggup ubah sesuatu yang kita dah lama gila embrace. Kita dah lama embrace this lifestyle yang tak sihat. Adakah kita sanggup buat sesuatu untuk jadikan dia lebih sihat? Jawapan tu hanya ada pada diri korang saja. Tak ada beritahu kat siapa pun. And of course, dalam dunia fitness, secara statistically speaking, dan saya tak pasti secara saintifik pun dah proven ke tidak, for someone untuk progress dari satu fasa ke satu fasa, dia kena ada someone yang train ataupun yang coach you kan. Tak kisahlah sesiapa pun. So sesiapa yang mungkin ada dekat sini sekarang, yang mungkin interested, ataupun mungkin ada saudara mara dia yang mungkin interested nak di coach oleh saya, boleh PM saya sekarang. Saya ada link dekat WhatsApp tu untuk korang klik, dan kita akan berkomunicate. Saya akan tanya korang few questions. Apakah berat badan sekarang, tinggi sekarang berapa. Kalau saya tak pasti korang ni lelaki ke perempuan, mungkin sebabkan nama dia pun dah tak keluar nama orang. Lepas tu pula profile DP pula gambar kucing katakan. Saya tak tahu lah dia ni lelaki ke perempuan. So saya akan tanya dia ada lelaki ke perempuan. Saya akan tanya tinggi berapa, target berat berapa. Saya nak tahu juga apa aktiviti dia dalam seminggu. Adakah dia exercise, adakah dia tak exercise. So benda tu akan really memainkan peranan tentang banyak benda, tentang macam mana cara saya bantu dia untuk turunkan berat badan. Dan macam saya cakap tadi sebelum tu, each and every one of you ada cara masing-masing untuk capai ke dia punya matlamat, ataupun capai dia punya dia punya goal lah kan, goal. Mungkin kalau katakanlah orang yang memang badan dia memang dah okey, cuma just nak lebih fit sikit, cara dia tak sama dengan orang yang ada masalah berat badan. Cara dia berbeza sikit, makanan dia pun berbeza sikit. So saya kena tahu dulu all this criteria tentang macam-macam benda. Macam saya cakap tadi, umur dia, jantina dia, kalau saya tak pasti jantina apa, tinggi dia sekarang, berat badan dia sekarang, target berat dia berapa, lepas tu pula activity level dia dalam masa seminggu, dia exercise dalam masa seminggu tu berapa kali dia exercise selama setengah jam ke atas. Exercise tu maksudnya exercise lah, macam jogging ke, ataupun pergi gym buat strength training ke, campur semua sekali tu memang dah setengah jam lebih ke kan. So itu adalah dikira sebagai salah satu cara untuk kita identify macam mana caranya kita nak approach each cases tu kan. So macam saya bagi contoh kan, salah seorang daripada klien saya yang saya dah bantu, saya tak pasti dia dekat sini tak. Kalau ada dekat sini, I'm sorry, saya tak sebut nama lah Umur dia adalah 27 tahun. Dia single, kerja sebagai auditor. Dia tak exercise tu seminggu sekali lah lebih kurang kan. Berat badan dia sekarang 85 kilo, dia target berat 65 kilo, tinggi dia 170 kilo. Kenapa dia nak kurus pula? Sebabkan dia ada bet yang dia nak menang by Januari nanti kan. So
bila jadi macam tu, adalah tu kenapa dia nak kurus kan. Sebab saya pun kata juga, kenapa korang nak kurus, kenapa sebenarnya korang nak capai ke matlamat korang. Sebab kan daripada 85 kilo ke 65 kilo dalam tempoh 2-3 bulan macam agak payah sikit. Bukan payah lah, it's possible, just that you need to really betul-betul kena betul commit dengan apa yang kita kena buat. So that's why saya kena tahu apakah sebenarnya the big reason ataupun the big why korang nak turunkan berat badan serendah tu kan. Turun 20 kilo dalam masa tempoh 2 bulan lebih sikit. So apa saya buat, saya bagi dia pemakanan punya apa, saya ajar dia macam mana cara nak kira kalori, saya ajar dia nak bagi tahu macam mana caranya, how much, apakah makanan dia patut makan, contohnya meal plan dan sebagainya kan. So saya pun ajar juga exercise apa yang dia buat. Cumanya baru-baru ni bulan 10 hari tu dia ada buat operation cancer. So dia dah operate dah belakang dia, cumanya dia dampen sikit dia punya progress na exercise. So the only way, because of tulang belakang ni something yang macam tulang belakang kot. Semua benda kita akan pakai guna tulang belakang kan. Duduk pakai tulang belakang, baring pakai tulang belakang kan. So saya pun tak berani nak ajar dia any exercise yang berkaitan dengan masalah tulang belakang. Saya suruh dia tanya doktor apa yang dia boleh buat. Sebab saya pun tak tengok apa medical report dia, lagi pun bukan doktor pun. Cumanya saya boleh tahu ada yang saya berani ajar, ada yang saya berani tunjuk cara, tapi ada cara yang saya tak pasti juga. Contohnya macam sakit belakang tu, which is melibatkan banyak benda sangat. Jadi saya tak ajar dia tentang exercise apa yang dia patut buat, unless kalau dia bagi kat saya medical report dia, mungkin yang saya boleh faham dia balik, dan baru saya akan bagi dia exercise apa yang patut dia buat. So dalam tempoh tu, maksudnya pemakan Encik Z ni kan, ni tak sama dengan Encik A. Kenapa? Encik A ni umur dia 41 tahun, berat badan dia 88 kilo, dia nak turun ke 60 kilo. Walaupun berat badan dia lebih, dia punya range nak turunkan berat badan dia dalam around the same, tapi cara dia lain. Cara pemakanan dia lain, cara exercise dia of course lain, cara dia exercise lain, cara dia pemilihan makanan pun lain dan sebagainya. So setiap orang approach dia berbeza-beza. Kita tak boleh pakai approach yang sama. Kalau dia pakai approach yang sama, chances untuk dia tak dapat result tu ada. Dan saya tak nak benda tu berlaku kepada semua klien-klien saya. Saya nak pastikan setiap klien saya dapat sesuatu daripada saya once dah habis tempoh dengan saya tu. Saya akan cuba bantu dia. Kalau dia tak dapat juga, saya akan cuba bantu dia extendkan lagi without paying me anything. Itu saya punya komitmen. Saya akan bantu dia dapat turunkan berat badan dengan sendirinya lepas tu. InsyaAllah, kalau dia akan jumpa macam-macam perkara lah in the process. So once dia dah tahu cara macam mana untuk dia jumpa jalan, insya-Allah saya yakin dia akan dapat turunkan berat badan dengan sendirinya tanpa perlukan saya lagi. So itu yang saya nak ajar sebenarnya. Sebab itu adalah saya punya vision saya. Saya nak membantu Malaysia, rakyat Malaysia, ataupun secara tak langsung saya nak membantu mengurangkan tahap obesiti Malaysia ni daripada satu tahap yang merisaukan kepada tahap yang boleh dibanggakan. Dan saya nak each and every one of you, tak kisahlah korang ada masalah berat badan ataupun mungkin tak ada masalah berat badan, bersama-sama dengan saya membantu purpose saya ni kan, membantu movement ni. Sebab tak ramai yang ada approach yang begitu luas macam ni. Dia train dan dia melibatkan exercise dan melibatkan pemakanan. Sebab rakyat Malaysia tak faham, saya berani cakap tak faham tentang pemakanan tu nak makan apa. Sebab kan there's too much to choose from. Dekat Malaysia punya market ni, kau boleh makan apa-apa sahaja. Kalau kau pergi dekat Pantai Timur, pagi-pagi buta pun orang dah start jual nasi minyak. Nasi minyak semua kan. Memang goyang babe. Hari tu saya pernah ke hari tu lah. Like what? 11 tahun lepas, 12 tahun lepas, saya pergi ke Kelantan, Terengganu, adalah kerja kat sana. The very morning tu saya dapat benda pertama saya makanlah nasi minyak. Biasa nasi minyak ni saya makan seminggu sekali, itu pun kalau ada kenduri. Tak apa hal tiba makan pagi-pagi buta setiap pagi lah tu. Itulah yang membantu juga saya menaikkan berat badan juga masa tu kan. Tapi
Tapi itulah juga, once kita dah tahu cara dia macam mana, once we know the how, once we know the why, then we know the how. Kalau kita tahu kenapa kita nak turunkan berat badan, secara tak langsung kita akan dipermudahkan jalan kita untuk ketahui macam mana caranya untuk turunkan berat badan. InsyaAllah saya akan cuba jadi the bridge between the why and the how, supaya korang boleh nampak jalan yang terbaik macam mana caranya untuk bantu diri sendiri atau mungkin diri orang lain, mungkin diri saudara mara, adik-beradik, diri spouse, mak bapak mungkin yang ada masalah berat badan ni. InsyaAllah saya akan cuba bantu dia sebaik mungkin. Kalau katakan again berminat nak tahu lebih lanjut tentang program yang saya nak buat ni, boleh klik dekat boleh klik dekat pin komen tu. Saya ada letak pin komen, saya boleh klik kat situ, terus boleh masuk dekat dalam phone saya. Apakah sebenarnya yang saya boleh bantu, saya akan cuba bantu dia dengan macam-macam method yang saya boleh tunjukkan. InsyaAllah dalam tempoh seminggu je. Dalam tempoh seminggu je menjawab kepada soalan tadi tu, berapa lama makan masa nak turunkan berat badan. Jawapan dia seminggu je dah dapat kesan. Saya akan pastikan korang akan nampak result dalam masa seminggu. Sekiranya tak ada masalah-masalah macam sakit pinggang macam Encik Z tadi tu kan. So itu adalah insyaAllah saya boleh bantu dengan sebaik mungkin saya, dan saya harap lebih ramai lagi akan dapat manfaat. Saya yalah, sebab macam saya cakap tadi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Niat saya adalah very simple, adalah membantu mereka yang ada masalah berat badan supaya jadi lebih sihat. Sebab it's not just about kurus tau sebenarnya. Kalau kita fikir balik, kalau macam saya pun terfikir, it's not just about kurus ke apa semua. Lelaki tak kisah gemuk kurus sebenarnya. Percaya tak cakap saya? Lelaki tak kisah dia gemuk ke, kurus ke, badan dia petak ke, segi empat ke, bulat ke. Semua orang tak. Semua orang bukan semua orang. Maksudnya macam lelaki ni tak kisah berat badan, pasal berat badan dia macam mana. Perempuan kisah. Kalau perempuan kisah, soalan yang paling apa tu? Paling bukan kritikal. Soalan yang paling private juga selain daripada umur perempuan adalah berat dia. Lelaki tak kisah, dia boleh share berat dia berapa, umur dia berapa, saya boleh beritahu ukur lilit pinggang lagi kan. Tu lelaki lah. So lelaki jenis tak kisah. Tapi tak kisah lelaki ke perempuan tu, kesedaran tu kena ada. Saya kalau boleh, saya nak menunjukkan bahawasanya jadi sihat ni adalah sesuatu benda yang kewajipan bagi kita. Bukan hadis ke apa cakap, tapi mungkin ada lah kot, tapi saya nak promote perkataan tu. Kewajipan bagi kita lah untuk menjaga kesihatan badan kita. Sebabkan kita ni adalah, siapa dekat sini kan, saya ada ramai orang Islam kat sini. Kita ni adalah orang Islam kan. Kita dah diberi apa nama tu, bukan hidayah. Kita ni dah diberi, bukan mandat, kita ni dah diberi tubuh badan. Kita ni dah diberi tubuh badan untuk dijaga kan. Masa mula-mula kita lahir dah okey dah kan, dah sihat semua, tak ada masalah jantung ke, tak ada masalah kencing manis, apa hal baby dah ada masalah kencing manis kan. So adakah kita nak pulangkan diri kita ni kembali kat dalam lubang kubur dalam keadaan kita ni kaki dah tak ada sebelah kan? Adakah itu satu cara yang terbaik untuk kita tunjukkan kepada Tuhan kita dan kita ni bersyukur dengan apa yang kita ada? So kita kena beringat-ingat lah kat situ kan. Kita kena faham, janganlah sampai tahap kita terpaksa potong kaki sebelah, ataupun sebab diabetes. Okay, mungkin juga ada yang terpaksa macam buat bypass jantung ke for some reason. So saya yakin dengan cara ubah lifestyle saja ubah lifestyle je akan membantu banyak perkara dalam hidup korang. So saya nak be part of your journey, saya nak be part of your progress. Kalau katakan korang berminat nak tahu lebih lanjut macam mana sebenarnya kita akan progress dengan program, kan kita nak mengadakan program ni, macam mana program ni boleh membantu korang untuk menurunkan berat badan. Kalau korang nak tahu, boleh klik dekat pin komen tu. Saya rasa ada lagi pin komen kat sini. Yes, ada pin komen kat sini, boleh klik kat pin komen tu. Dan insya-Allah dengan
bila dah klik kat pin komen tu, tekan button send, kita akan berkomunikate nanti lebih detail tentang macam mana cara yang terbaik untuk kita sama-sama bekerjasama mendapatkan berat badan yang ideal. Sebab melalui interaksi dengan korang pun akan memberi benefit kepada saya juga. Maksud saya macam saya pun belajar sesuatu juga nanti daripada case yang saya akan face dekat korang. Mungkin saya akan gunakan juga knowledge dari situ untuk bantu orang lain yang ada masalah sama. Kadang-kadang ada juga saya tak tahu macam mana cara nak handle case yang satu-satu case ni kan. So saya terpaksa tanya pada guru-guru saya punya coach semua kan, macam mana sebenarnya nak settlekan masak, macam mana caranya untuk kita go about this kan. Mungkin dengan cara exercise lebih sikit ke, tak bagi makan langsung ke, macam mana ke kan. So sebenarnya a lot of possibilities. Mungkin bila saya dah jumpa satu-satu case ni yang dapat diselesaikan, saya dapat gunakan case tu kepada orang lain. So again, program ni siapa yang tag saya akan bagi dia satu ebook free. Ebook free ni yang bernilai RM49 hanya dengan tag sahaja. Tag saya sekarang, tekan dekat link WhatsApp tu, WhatsApp dapat tu, kita akan berkomunikasi dan saya dah hutang dah satu benda kat korang, which is satu ebook free. Ebook ni consist of experience saya membantu orang untuk turunkan berat badan. Okay, so macam mana ada 12 tips sebenarnya untuk turunkan berat badan, dan saya dah compile ke semua sekali, dan insya-Allah dengan ebook tu akan membantu sedikit korang mengubah persepsi korang terhadap nak turunkan berat badan. Tu dia yang saya nak buat. Alright, I think that's all for now. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak, terlalu banyak kepada yang ada dekat sini, yang menonton live saya daripada mula sampai ke habis, yang berinteraksi dengan saya melalui Facebook live ni, sama ada dekat sini ataupun dekat watch party. Saya appreciate sangat-sangat your feedback, your your engagement dengan saya kan. Saya really appreciate that, because bila you do that, it gives me little bit of courage untuk teruskan apa yang saya buat. Dia memberikan saya sedikit satu suntikan semangat. Suntikan semangat bang. Suntikan semangat untuk saya lebih konsisten buat live video ni setiap malam pukul 10 malam dalam Sembang Bimbang Live. Kenapa Sembang Bimbang Live kan? Sebenarnya macam mesti ada tanya-tanya, apa Sembang Bimbang Live ni kan? Apa yang bimbang kan? So saya nak bagi korang bimbang sikit. Kenapa? Saya nak bagi korang bimbang sebabkan dengan ada masalah berat badan, itulah akan datangnya kes perceraian. Dia akan datang juga kes selingkuh kan. Dia akan datang juga kes unemployment rate kan. Kenapa saya kaitkan benda ni semua? Disebabkan masalah berat badan lah. Mungkin suami cari perempuan lain. Disebabkan masalah berat badan ni jugalah, mungkin suami ni kena buang kerja sebabkan bos dia nampak dia tak boleh nak buat kerja. Datang ke office nak tidur je kerja ni kan, sebabkan tak cukup tidur ke whatever ke kan. Sebabkan masalah berat badan ni ada juga berkaitan dengan benda lain, macam berdengkur. Bila berdengkur ni masalah dia rasa macam tak cukup tidur pula lepas tu kan. So yes, dia banyak gila berkaitan dalam banyak aspek. So saya nak bagi korang rasa bimbang. That's why kita bersembang bimbang live untuk menekankan bahawasanya gemuk is not awesome. Mungkin pernah jadi satu tagline yang agak famous dulu, gemuk is awesome, but honestly speaking, gemuk is not awesome. Again, I'm sorry saya gunakan perkataan gemuk lagi tadi sebabkan walaupun saya dah diajar untuk tak sebut perkataan gemuk, gunakan perkataan masalah berat badan ke, berat badan berlebihan ke, tapi saya terpaksa guna juga because it is a quote unquote. Gemuk is awesome was quoted by one of the popular actor dekat Malaysia 6 tahun lepas punya cerita, 4 tahun lepas punya cerita, saya ingat. And it happens that kalau katakan korang kenal saya pernah lepak dengan dia. Melepak dengan dia. So saya nak tekankan bahawasanya nak turunkan berat badan ni is not just about exercise.
it's not just about diet. It's about a lot of things. Because of lifestyle consists of macam-macam benda. Lifestyle ni dia consist of macam mana cara kita react terhadap sesuatu, kita punya waktu tidur kita, macam mana cara kita makan sebenarnya kan, macam mana cara mental approach kita terhadap sesuatu, macam-macam perkara kita kena buat. Dan daripada apa yang saya dah susun atau daripada apa yang saya dah experience dengan kesemua klien-klien saya compile-kan dalam satu e-book yang saya akan bagi for free for those yang tag saya dekat dalam WhatsApp link tu kan. So tag saya sekarang, saya akan bagi e-book free tu. Saya akan bantu seramai mungkin orang untuk turunkan berat badan, untuk capai ke matlamat 2020 yang mungkin belum tertulis lagi. Saya nak kurus, and resolution tahun 2020 saya nak kurus tapi belum tulis lagi. Saya nak bantu korang sekarang juga. Ramai sini yang nak diet, ramai sini yang nak diet, tapi in the end of the day, apa dia perasan, dia tak dapat turunkan berat badan pun. Ataupun mungkin dia dapat turunkan berat badan, tapi disebabkan dia turunkan berat badan bukan melalui perubahan lifestyle. Mungkin sebab dia mengambil apa-apa benda kan. So dia jadi tak sustainable. Dia jadi tak sihat lepas tu kan. So itulah yang berlaku pada arwah mak saya, dan itulah yang berlaku juga pada beberapa klien-klien saya yang lain yang alhamdulillah yang saya berjaya selamatkan. Dan insya-Allah saya nak cuba juga be in your progress. Saya nak be in your fitness journey. InsyaAllah saya akan cuba bantu sebaik mungkin saya, tak kisahlah lelaki atau perempuan. For those yang ada masalah berat badan dan betul-betul committed untuk turunkan berat badan, WhatsApp saya sekarang dekat nombor telefon ataupun dekat link yang saya dah letak pin komen tu. Sebab saya nak membantu korang. Alright, saya dekat tangan saya ni ada satu benda tau sebenarnya. Saya dah tengok dari tadi, tapi dia punya display dah hilang, mungkin sebabkan dah lama. Saya semalam, mungkin yang baru tahu atau mungkin tak tahu lagi, ni wife saya saya dapat tahu wife saya pregnant ni semalam. So inilah anak yang ke-6 sekarang. Anak yang ke-6 sebenarnya agak terkejut sebabkan saya ada seorang anak kecil berusia 7 bulan. 7 bulan, tak sampai 8 bulan lagi yang dah nak jadi abang dah dia. So alhamdulillah, itulah rezeki yang Allah dah bagi kepada saya. Dan saya just nak membantu juga mereka yang mungkin nakkan zuriat, tapi ada juga berkaitan dengan masalah nak turunkan berat badan. Sebabkan honestly speaking lah nak turunkan berat badan yang ada masalah berat badan ni, ada masalah untuk conceive juga. Ada masalah untuk conceive. Ada. So mungkin ada yang nak conceive tapi tak dapat disebabkan faktor apa? Faktor berat badan yang berlebihan. So bagi saya bantu anda untuk turunkan berat badan dengan jayanya. Harapnya dengan cara saya bantu ni boleh membantu korang in the long run. InsyaAllah banyak perkara akan boleh berubah lepas tu dalam hidup korang. So that's all for now. Again, thank you for watching. Thank you for berengaging dengan saya. Thanks for answering the questions. Thanks pada Kadir. Thanks Abang Azhar, saya isteri, saya anak. Thanks for those yang ada dekat sini. I really hope that kita akan bercommunicate lagi, dan insyaAllah jumpa saya lagi esok pada jam 10 malam dalam Sembang Bimbang Live dengan hashtag Tanya Bamsyah, dan untuk menjawab semua fitness question yang korang mungkin ada. That's all for now. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.